الفاتح لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على شفاء البلاء من سعداء سوق الغيث الفرج على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعنيت أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حوجنا ويرفعنا في العاليين مع الحبيب المصطفى طال أمين سيد الخلق أجمعين وعلى كل دين صالحا وسلف الصالح عند بدء دروسهم وخصوصا يا إلهنا عند قراءة كتاب الشمائل المحمدية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. اللهم صل عليك سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل حجنا إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam, Syekh. الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله kita sudah sampai pada hadis, kalau tak silap 247 kan? Nah, kita berhenti dekat situ. Kita ambil pada situ lah. 47 atau 48. Siapa? Kita ambil pada 47. 200. 48, 49, 47. Ya. Apa kita baca hadis tu lagi sekali insyaAllah. Hadis 247. Stand by insyaAllah ya nak baca terjemahan. Alhamdulillah. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. وبإليه حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم. نعم. Siapa nak tolong baca terjemahan? Baca ya, Syekh. Okey, Kak Umi dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu menyatakan, aku duduk berbual bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali. Sahabat-sahabatnya bersyair dan mengenang berbagai peristiwa di zaman jahiliyah. Baginda hanya diam atau bahkan tersenyum bersama mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. طيب. dengar syair, dengar ayat-ayat syair. Kalau haram, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan bagi sahabat itu baca di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan larangkan orang itu untuk baca ayat-ayat syair itu. Nah, dalam bab ini maknanya menambilkan pada hukum tentang apa? Tentang bacaan qasidah. Kita semalam ada cakap tentang bab ini dan hari ini ulang sikit dan tambah. Tentang bacaan qasidah adalah bukan haram. Bukan haram. Bahkan halal. Dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kalam di dalamnya, berkataan yang di dalamnya
adalah tidak ada di dalamnya perkataan yang haram. Yani kita boleh memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, puji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi jangan sampai tahap seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama tatrul yahud wa nasara anbiya'ahum, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Jangan memujiku sampai seperti mana orang Yahud dan Kristian, orang Nasara memujikan kepada rasulnya ataupun nabinya. Sebab orang Kristian macam memujikan pada Nabiullah Isa sampai dijadikan apa? Sampai jadikannya anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai seperti itu, sampai syirik walayazubillah maksudnya. Jadi kalau kalam itu, qasidah itu tidak ada apa-apa di dalamnya perkataan syirik dan nauzubillah atau perkataan yang haram, tidak ada masalah dalam bab ini. Sampai ada orang kata bukan hanya pada qasidah, apa-apa bukan hanya pada qasidah yang kita tahu Islamik. Apa-apa pada kata-kata syair tidak haram kecuali kalau ada badannya perkataan yang haram. Nah, mungkin kadang-kadang ada orang syair tentang tabiat, yakni tentang kehidupan biasa, tentang tempat yang cantik, tempat yang ada bukit-bukit, sungai-sungai, orang suka ayat syair-syair tentang bab itu. Tak haram, bukan haram. Tapi yang haram jika ada dalamnya perkataan yang haram. Nah, wallahu taala alam. Uh, وبه حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن عبد الملك عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم. سيري Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimah syair paling indah yang pernah diucapkan oleh orang Arab adalah syair daripada Lubaid. Setiap نعم sesuatu selain Allah adalah batil. نعم Allahumma بارك salli الله. ala Sayyidina Nah, Muhammad. kataan ini adalah perkataan tauhid. Berkataan apa? Tauhid. Ada yang tanya, adakah maknanya ini dalil untuk syair? Maknanya halal? Naam, boleh kita ambil ini dalil sebagai apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengarlah sahabat-sahabatnya baca syair, bukan syair adalah pada zaman apa? Zaman Islam. Syair itu pada zaman jahiliyah, pada sebelum Islam. Orang itu cakap syair-syair itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak haramkan, tak kata tak boleh baca cakap-cakap syair seperti itu. Sebab maknanya masih lagi tidak ada masalah. Sampai ini hadis yang seterusnya 248, asy'aru kalimatin takalamat biha al-arab kalimatul bait. Ini syair pada orang yang non muslim juga, bukan Islam. Ha? Dikatakan apa sebelum di masa itu adalah belum lagi Islam. Ala kullu syai'in ma khala Allah batil. Ha. Dalam bab ini adalah tidak tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tolakkan kalau haram Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bagi tahu haram. Jadi baca qasidah nasyid laisa haram. Mungkin yang tahrim kan, yang kata haram disebabkan menggunakan alat muzik, menggunakan alat muzik dan sebagainya. Hadza mukhtalaf fihi. Ini adalah khilaf tentangnya. Pakai alat muzik contohnya untuk baca qasidah boleh ke tidak boleh? Ini ada khilaf tentangnya. Ada khilaf tentangnya. Apa yang pada alat muzik boleh kita guna, apa yang alat muzik yang tidak boleh guna. Jadi saya ingat ada satu kali ada orang Melayu pergi ke satu masjid dekat Syria. Buat qasidah dekat sana, baca qasidah. Orang itu menggunakan alat muzik macam kompang yang besar macam tu. Dia gunakan alat muzik kompang yang besar. Jadi dia nak gunakan dalam masjid. Saya ingat imam masjid waktu tu kata tak boleh. Kamu gunakan kompang macam tu
kita tak izinkanlah macam tak boleh. Ha. Kalau nak gunakan daf itu kumpulan yang kecil lah, bolehlah, tak ada masalah. Lepas tu orang tu memegang dengannya satu alat, tak tahulah, dia macam botol lah, macam kecil. Di dalamnya tahu dia letak apa? Dia letak beras. Dia letak beras, dia bagi bunyi cik, 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 macam tu. Ha? Dia letak beras dalamnya. Dia orang tu main kompang kecil, main benda tu beras. Jadi Syekh tu tengok, ini kalau kita bagi kita orang Arab, ya ni alat muzik pun tak digunakan. Ha? Jadi dia kata, ni tak ada masalah, halal insya-Allah. Bukan haram pakai alat itu. Ini padahal dia ada macam botol, ada di dalamnya beras. Orang tu tunjuk pada Syekh. Kata ada beras dalamnya. Baik. Yang haram adalah kalau ada alat muzik, ada alat muzik ini ada khilaf. Dengar saya betul-betul. Ada khilaf tentangnya. Ada alat muzik, ada yang gunakan alat macam-macam pada alat muzik. Ada yang kata haram. Ada yang kata haram. Khususnya kalau ada di dalamnya adalah alat muzik watariyah atau nafkhiyah. Watariyah yang digunakan uh, macam gitar yang guna tali, macam gitar, macam alat-alat yang seperti itu yang digunakan tali-tali, ha? Seperti gitar atau nafkhiyah yang tube, ada apa? Tube. Itu dua alat ini adalah ada hadis-hadis yang katakan haram. Ada hadis yang kata apa? Haram. Baik. Baik. Sekarang zaman kita ini ada orang yang tak pakai macam tadi, tak pakai pun tube, ada satu alat, tekan-tekan je boleh keluarkan bunyi hampir sama. Jadi apa hukum? Dia tak gunakan tube, tak gunakan gitar. Macam apa hukum? Jadi ini adalah di antara benda yang jadi ada khilaf tentangnya. Ada pada ulama kata muzik semua tak boleh. Ada yang berkata tidak ada masalah. Kalau benda itu tidak ada badannya perkara yang haram, tak ada masalah. Boleh je. Apa tujuan kita pada bab ini? Ada orang kata kita zaman kita ini taklah sama sama dengan zaman dahulu. Orang dahulu dia pakai alat muzik, pakai kumbang dia, itu yang dia tahu. Kita zaman kita ini sudah ada pada alat muzik macam-macam. Kalau kita nak buat nasyid Islamik, kemudian ada hanya kumpang di dalamnya, mungkin korang korang kurang lah kualiti ataupun kurang bagus. Sebabkan kita kena ada nasyid yang boleh coverkan untuk orang yang tinggalkan lagu. Macam contohnya, nasyid itu pun jadi di antara dakwah, di antara dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani di kalamnya perkataan-kataan nasyid itu boleh jadi di antara dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang biasa dulu dengan muzik, selalu dengan muzik, dia nak gantikan dengan satu benda yang baik. Nah, kita kata pada ni dengarlah Al-Quran. Tapi orang ni dia jenis suka macam tu, suka muzik, nak buat apa tentunya. Ha? Dalam bab ini, contoh dia nak dengarlah sesuatu yang bagus, sedap. Ha? Dia nak dengar benda yang bagus dan sedap dan sebagainya. Dalam bab ini, untuk nak gunakan alat muzik, ada khilaf seperti mana saya sebut tentangnya. Ada pada ulama kata tidak ada masalah. Pada bab ini, kalau dia jadi insya-Allah di antara bab dakwah. Tapi dia hadkan. Janganlah kamu pergi dekat, duduk dekat dalam masjid, kamu bukalah contoh ataupun gunakan alat-alat muzik seperti itu, tak bagi. Pandai pada ulama tak bagi. Pakai kumpang saja dekat masjid. Lain pada itu tak boleh pakai. Contohnya. Tapi adakah haram? La, laisa haram. Dengar adakah haram? Dengar macam contoh lagu-lagu Maher Zain. Jadi semua kebanyakan Islamik tu. Lagu Sami Yusof contohnya. Semua itu macam lagu kebanyakan lagu Islamik lah. Taib. Adakah yang lama-lama khususnya Sami Yusof, mungkin yang lama-lama pun ada banyak macam dia jagalah, tak ada banyak main alat muzik dan sebagainya. Walaupun ada alat muzik seperti mana saya cakap, ada khilaf tentangnya.
Jadi khilaf ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Khilaf di antara perbezaan di antara hukum dalam dengan tentang bab ini di antara ulama adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bagaimana? Rahmatlah untuk umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini jadi tidak adalah ketat tentang bab ini sangat. Ha. Dan saya kalau pada hidupan saya pun tak haramkan benda itu. Maksudnya tak dikatakan adalah benda ini haram. Tapi wajib bagi saya terangkan kepada kamu semua adalah tentang hukum ni. Ada khilaf tentangnya. Ada yang kata haram, ada yang kata halal tentang bab itu. Lakin aham syai yang paling penting kita nak tahu itu adalah kalau tak boleh langsung dan itu boleh adalah tengok pada ayat syair tu pun apa kata-katanya. Sampai ada pada ulama yang dia katakan kita dengar lagu pun tak haram. Dengar lagu. Bukan nasyid, bukan yang ceritakan tentang kisah Nabi, bukan yang kata ada badannya, laisa haram, tidak haram. Lagu itu adalah kita dengar saja lagu, ha? Dan lagu itu adalah kata macam orang Melayu kata apa? Kata manisan, ha? Kata-kata manis dan sebagainya. Apa hukum kita nak dengar? Orang itu yataghazzal. Macam Sayyidah Kalsum. Adalah Ummu Kalsum itu adalah seorang artis Arab daripada Mesir. Dia kira artis lama lah. Artis lama-lama bukan tahun ni, lama sangat tahun 70-an ke macam 80-an ke atau sebelum tu. Wallahu alam sebelum tu juga. Uh, Artis tu namanya Ummu Kalsum. Dia menyanyi banyak pada lagu dan lagunya adalah membawa macam makna macam boleh kata dua makna. Uh, ada satu lagu macam dia kata dalamnya apa ni Syekh Nadir nak menyanyi ke? Bukan. Nak ceritakan apa tentang lagu tu. Dia kata apa? Al-alb ya'sha' kulli jamil. Hati sayang sesuatu yang cantik ataupun yang indah. Dikata kalau orang dalam fikirannya dia fikir tentang wanita, boleh jadi dalam bab ini dia fikir ni untuk wanita. Tetapi Sayyidah Kalsum dikatakan wallahu alam, saya dengar pada seorang guru juga diceritakan benda ini, dia kata Sayyidah Kalsum adalah dia menani lagu itu adalah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Dia nani lagu itu adalah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al biyasha kulli jamil. Dia adalah tentang Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani bergantung pada kita makna itu faham macam mana. Jadi lagu ni banyak pada guru agama pun, guru yang lama-lama pun, yang guru-guru kita kata bukan lagu ni haram. Ada pada lagu-lagu ni yang maknanya tidak ada masalah. Tidak haram lagu tu. Tidak haram. Sampai kata lagu ni tak haram. Tapi ada alat muzik, main alat muzik, kita dah cakap kan? Tentang main alat muzik ada khilaf tentang babnya. Ada khilaf tentang babnya. Jadi kita tengok pada lagu itu, adakah dia macam contoh, maaf saya sebut, lagu itu sampai kita dengar, sampai dia menaikkan syahwat, ataupun mensampaikan kepada benda yang haram, auzubillah, macam contoh dalam lagu itu diceritakan tentang wanita, bagaimana badannya, bagaimana, adakah dia ceritakan benda haram? Kalau tidak ada benda perkara-perkara yang seperti itu, yani wallahu alam amruhu mubah. Yani tak dikatakan halal, tak katakan maksudnya tak dikatakan haram, tak dikatakan tak boleh. Khalas, kalau dengar tak ada masalah insya-Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Dalam hukum ni adalah besar tentangnya. Kalau kita nak bincangkan betul-betul, kita akan ambil setiap lagu, setiap qasidah diletakkan dalam timbangan syariah. Kita tengok
perkataannya ada perkataannya haram. Kalau tidak ada perkataan haram, insya Allah tidak ada masalah. Sekarang suami istri, suami pun memuji pada istrinya. Ha? Memujikan pada istrinya, memujikan pada keluarganya. Ada perkataan-perkataan itu mungkin sesuai dengar oleh suami istri. Tapi anak-anak tak boleh dengar perkataan seperti itu. Ha. Ada perkataan yang sesuai disyakakan depan semua orang. Ada perkataan tak sesuai. Jadi pada bab ini bukan kata apa-apa perkataan keluar menani. Tak boleh lah. Seorang cakap tentang hal wanita, contoh dalam lagunya tentang sifat lah, apalah. Mana boleh berkata sampai perkataan yang dalam istilah apa dikatakan macam selatan Melayu apa kata dalam-dalam. Tak ada. Jadi ada perkara yang haram oleh Yazbillah jadi haram. Khususnya kalau lagu itu mungkin dia pun bergantunglah. Macam sekarang kita cakap tentang dengar. Ada lagi tentang apa? Lihat. Ini hal lain lah. Perkara itu dah jelas-jelas. Kalau contoh arti itu adalah di orang yang tidak menjaga pada pakaian dan sebagainya. Jadi hukumnya jelas-jelas haram. Kita nak duduk dengar dengarnya dan lihatnya. Tak ada. Jelas-jelas haram tentang bab ini. Jadi nak maklumkan untuk semua, bab ini adalah khilaf untuknya. Sekarang kita balik pada kelas kita tentang nasyid. Haram ke halal? InsyaAllah tidak haram. InsyaAllah qasidah-qasidah yang dikenali di masa kita, di zaman kita ini, kebanyakan pada qasidah, tidak ada masalah badannya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tentang lagu itu adalah bab yang besar yang perlu kita tengok betul-betul pada lagu itu, pada maknanya, pada kata-katanya. Ada banyak tentang bab itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, aham syai' yang paling penting kita jangan jadi orang yang jamid. Apa maksud jamid? Yani orang yang fikirannya macam ni, tak nak berubah, tak nak bertukar, tak nak keras. Al-Islam yusr, mudah Islam, bukan susah. Korang baru Islam, kamu terus nak haramkan untuknya semua benda. Nak haramkan untuknya muzik, nak haram untuknya pada apa benda macam benda-benda yang dia sudah biasa. Kena pelan-pelan, kena pelan-pelan. Jangan kita satu kali macam kita nak semua hukum syariat nak jatuhkan atasnya. Ha? Itu adalah di antara cara dakwah. Nak dakwah. Saya ingat sampai sekarang ada pada apa dekat Syria. Sampai ada pada orang yang kumpulan qasidah sampai dia buat qasidah tiru kepada apa? Kepada lagu. Lagu artis biasa yang di Yunani dia buat qasidah sama dengan lagu itu, tapi maknanya Islamik lah. Dia buat seperti itu. Tujuannya apa tujuannya? Nak tarik korang, nak bagi orang tinggalkan sesuatu itu. Marilah kamu dengar ni ada badannya perkataan yang baik. Tapi rentak-rentaknya macam lagunya lebih hampir sama. Kalau orang dengar adalah dia lebih kurang macam tu. Hari tu saya ada duduk dengan kumpulan qasidah. Ada satu kawan-kawan saya kumpulan qasidah. Dia cakap pada lagu-lagu qasidah Melayu yang dibacakan, ada yang ambil taranumnya daripada lagu Arab. Tak ingat apa qasidah itu, tapi dia ambil daripada apa? Daripada lagu Arab, lagu artis, lagu yang bukan Islamik. Bukan maksudnya yang ada badannya kata puji-puji kepada Rasulullah SAW. Pada lagu biasa dia ambil jadikan dekat qasidah. Ada yang macam tu. Nah, wallahu a'lam. Tujuannya adalah nak bagi orang tinggalkan perkara yang haram, untuk nak dengar benda yang baik. Yani wallah yu'jar alaihi, wallahu alam, dia dapat pahala tentang bab ini sebab dia usaha nak bagi orang apa tinggal benda yang mungkar, benda yang haram, dengar benda yang baik. Wallahu taala alam bisawab. Hadis 250. وبه حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد. 239 ke?
200 عفوا نعم. بسم الله. وبه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن عم عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي. كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هيه، حتى أنشدته 100، يعني بيتا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كاد لا يسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu menyatakan, aku menaiki kenderaan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil aku bersyair 100 rangkap dari kata-kata Umayyah bin Abi Sal. Setiap kali aku bersyair serangkap syair, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, teruskan. Sehinggalah aku bersyair 100 rangkap. Berkata Nabi SAW, ia hampir masuk Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis jelas-jelas terang maknanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar kata-kata syair orang yang non muslim, bukan muslim. Tapi mana pada qasidah itu ataupun daripada ayat syair itu apa? Kebanyakan ada di dalamnya tentang tauhid. Dikenali adalah Umayyah bin Abi Salt, adalah syairnya banyakkan dicakap tentang wahdaniyah. Yani Allah wahid. Ha? Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia orang yang pertama yang tulis di dalam syairnya Bismika Allahumma. Orang yang pertama yang tulis di dalam syairnya adalah Bismika Allahumma. Tengok. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar apa? Dengar pada syair apa? Syair orang bukan muslim. Dia tak Islam. Nabi alaihi wasallam di akhir hadis kata apa? In kada la yuslim. Yani dia hampir apa? Hampir untuk masuk Islam. Orang itu hampir masuk Islam. Syairnya macam dia banyak pada tauhid. Yani tinggal sikit dia dah jadi muslim dah. Subhanallah. الله تعالى أعلم. وبه إليه حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري أو علي الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. حديث penting tu. Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan mimbar untuk Hasan bin Sabit dan dia berdiri atasnya menyatakan syair berbentuk bangga dengan Rasulullah ataupun mempertahankan Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membantu Hasan dengan Roh Kudus selagi mana dia mempertahankan atau berbangga, yakni melalui syairnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok. Sampai sini okey. Terima kasih. Tengok sama-sama. Tengok kat mana? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beri pada Hasan bin Thabit untuk baca qasidah ataupun baca syair, ayat syair. Nah, kat mana? Dekat masjid, di dalam masjid. Dan dia kata apa dalam qasidah ini? Yunafihu an Rasulillah. Yani orang zaman jahili adalah dia nak hina pada orang pun digunakan macam syair. Dia cakap melalui pada apa syair. Jadi Sayyidina Hassan bin Sabit
Lawan dengan orang musyrik dengan kata-kata syair. Ha? Dengan kata-kata syair. Nabi SAW kata tentangnya apa? Inna Allah Ta'ala yu'idu Hassan biruhil Qudus. ما بروح القدس ما ينافح أو يفاخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Selama dia adalah seperti itu adalah Ruhul Qudus, maknanya malaikat Jibril sukun badannya ataupun menukun ke badannya, disebutkan apa? Disebutkan apa yang dia kata itu adalah benar. Maksud dan juga adalah benda itu adalah benda yang baik. Jadi kalau ada di dalam qasidah-qasidah yang kita baca di zaman kita ini yang dikatakan tentangnya uh, macam contoh Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Nabi Muhammad SAW yang paling baik daripada golongan manusia yang Arab dan juga Ajam. Ataupun yang dikatakan banyak pada qasidah-qasidah yang membawakan pada makna tentang sifat baginda Nabi SAW, tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Hadza laisa haram. Ini adalah bukan haram. Tidak adalah hurmah di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sayyidina Hassan Musabit adalah kira di orang yang paling hebat tentang syair di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia wafat pada di masa khilafah Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, dan umurnya waktu itu lebih kurang 120 tahun. 120 tahun Sayyidina Hassan. Nah, daripada hadis ini. Okey, yang tadi tanya kita tentang dalil. Daripada hadis ini diambilkan dalil tentang apa untuk boleh baca syair di dalam masjid. Sayyidina Hassan pernah buat baca syair dalam masjid. Nah, dan kita tidak adalah kira salah dalam bab ini. Allah Ta'ala a'lam bissawab. وبه حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله صلى الله عليه وسلم. Sama hadis yang tadi tapi melalui isnad yang lain. Allah a'lam. Bab yang seterusnya, باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر. نعم. Hadis yang seterusnya, nah, bab yang seterusnya adalah tentang bual-bual pada malam, cakap-cakap malam-malam. Itu panggil samar. Nanti akan lalu dengan kita juga hadis-hadis yang terangkan tentang bab ini. Sekejap, barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل عليك يا سيدي رسول الله. يا رب. بسم الله. نعم. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر. وبإليه حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجارد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة. نعم. Siapa nak tolong baca? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada isteri-isteri baginda. Seorang daripada mereka berkata, cerita itu hanya sebuah dongengan, hurafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu semua apa itu khurafah?
Khurafah adalah seorang lelaki dari suku Uzrah, suku terkenal di Yaman yang ditawan oleh jin pada zaman jahiliyah. Dia tinggal bersama mereka beberapa lama. Kemudian para jin itu mengembalikannya ke dunia manusia dan dia menceritakan kepada orang tentang keanehan-keanehan yang dia lihat di dunia jin. Maka kemudian orang berkata cerita khurafah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis ini tentang harus ataupun jaiz untuk apa? Untuk orang berbual-bual dengan keluarganya pada masa malam. Tidak kira adalah salah. Bukan adalah kira buang masa. Tak ada buang masa. Nabi SAW cakap dengan isteri-isterinya untuk apa? Tarwihan qulubihinna. Perempuan itu adalah pun seorang katalah di zaman kita ini dia pun pernah dengan anak, dengan keluarga. Dari pagi mungkin kemas rumah, basuh baju, masak, buat macam-macam. Datang suami, bukan adalah terus sampai rumah, makan, tu tidur. Terus. Lah, perlu masa untuk keluarga. Perlu masa untuk bual-bual dengannya, cakap-cakap dengannya. Macam mana hari kamu hari ini? Apa kamu buat? Duduk bual-bual, cakap benda yang halal. Macam benda itu adalah akan bagi apa? Yani ringanlah kesusahan yang ada di dalam hidupan ini. Seperti itu pun sama kepada lelaki. Jangan adalah wahai wanita bandangkan pada lelaki adalah pada suami. Apabila datang rumah itu adalah kerjanya. Itu yang kena dia buat. Dia memang pergi kerja. Wajib atasnya nafkah. Keluarkan duit untuk makan, minum, rumah dan sebagainya. Itu adalah perkara yang wajib di atasnya. Tapi kadang-kadang satu perkataan daripada isterinya akan hilangkan penatnya semua. Terima kasih wahai abang, terima kasih bantu kita, terima kasih adalah beli untuk kita ni semua. Dia tak nak lebih pada itu. Dia bukan nak duit, bukan nak apa. Dia nak pada kita rasa rasa dia pernah, rasa dia adalah pergi usaha. Isteri pun sama. Dia nak adalah apa, suaminya adalah rasa dia ada tanggungjawab, rasanya dia ada banyak benda yang dia dah buat. Jangan pandang pada benda yang dia buat adalah perkara itu. Alah, tak ada apa lah. Bukan seperti itu. Walaupun adalah benda yang kecil sangat. Ha? Walaupun benda yang kecil sangat. Bagilah pujikan kepadanya. Cakap, Masya Allah. Hari ini datang, Masya Allah, rumah bersih. Cubalah orang yang ada masalah dengan isterinya, rumah selalu sepa, selalu tak kemas, selalu tak bersih. Janganlah kamu nak marah-marah. Datanglah satu kali cakap, Masya Allah, hari ini bersih sikit lagi rumah pada dulu. Ha? Masya Allah, Allah yarda alaiki, bagus. Semoga Allah SWT mengangkat darajat kamu. Semoga Allah seperti mana bertemu saya kamu dekat dunia ini. Semoga kita sama-sama nanti di syurga. Wallahi demi Allah SWT, kalau kamu sebut seperti itu dengan isteri kamu, hari kedua akan nampak rumah bersih, moga berkilat dah. Seperti itu wahai isteri, kalau nak suami kamu adalah muamalatnya baik dengan kamu, kamu kena baik dengan dia juga. Pada kata-kata, pada hada amr halal, laisa haram. Kata-kata manis, apa, cakap dengan dia dengan baik, semua itu adalah akan membantu kepada apa? Kepada hidupan yang seronok gembira. Kita adalah bukan hidup untuk apa? Untuk kita pergi kerja, balik pada kerja, makan, minum, tidur. Nah, bukan itu sahaja. Bukan itu sahaja. Kita adalah aktiviti, kena ada aktiviti ibadah, doa dan sebagainya. Ada subhanallah, semalam saya dengar pada seorang guru Syekh Muhammad Khair Al-Sya'al. Syekh Muhammad Khair Al-Sya'al adalah satu orang ulama daripada ulama Syria. Masya Allah, dia seorang berdakwah yang besar dekat Syria. Banyak pada orang yang menipu badannya. Datang satu orang menadu badannya. Dia kata, di rumah saya, Syekh, selalu masalah. Hari ini, contoh, jadi masalah dengan isteri saya. Sikit-sikit jadi kita antara kita masalah. Kemudian hari kedua, masalah. Saya dengan anak. Hari ketiga, anak dengan ibu. Hari keempat, anak perempuan dengan anak lelaki.
Selalu masalah di dalam rumah saya. Sentiasa ada masalah di dalam rumah saya. Macam orang tu cakap, Syekh tak tahulah. Macam rumah itu ada jin di dalamnya. Ada benda yang tak baik. Nauzubillah min zalik. Dia kata saya dah tak tahulah. Macam tak rehat lah dekat rumah. Macam-macam jadi masalah. Selalu masalah rumah itu masalah. Dia kata, wah, saya nak tanya kamu beberapa soalan. Tapi saya nak pada kamu jawapan yang benar. Uh, Dia kata, Is'al ya Syekh. Tanya wahai Syekh. Saya jawab. Dia kata, adakah kamu salat berjamaah dekat rumah? Orang tu diam. Kata, nak benar-benar Syekh? Iyalah, nak benarlah. Supaya saya nak bagi kamu ubat untuk masalah kamu ni. Untuk settlekan masalah itu. Adakah kamu salat berjamaah? Dia kata, nak benar-benar? Ya, nak benar-benar. Dia kata, tidak. Adakah kamu baca Quran sama-sama dekat rumah itu? Sama ulang. Nak benar-benar? Iyalah, nak benar-benar. Kata, tidak ada bacaan Quran. Kita tak buat. Adakah kamu buat majlis salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW di rumah itu sama-sama satu family? Benar-benar, benar-benar. Kata tidak. Ha? Taib. Sekarang saya nak tanya kamu satu soalan. Ini betul-betul seperti mana Syekh tu cerita. Saya ceritakan dekat kamu. Dia kata, saya nak tanya kamu satu soalan. Lagi satu soalan. Adakah di rumah kamu adalah buat keadaan seronok-seronok, contohnya buka muzik seronok sama-sama, joget ke sama-sama, ada ke? Dia kata, benar-benar jawapan, benar-benar jawapan Syekh. Dia kata, ya. Dia kata, ya, kita buat. Benda tu kita buat. Dia kata, kamu nak masalah, tak ada masalah di dalam rumah itu. Langsung tidak ada zikrullah di dalamnya. Langsung tidak ada bacaan salawat. Langsung tidak ada bacaan Quran di dalamnya. Kamu nak rumah tu jadi adalah rumah yang selesa, rumah yang penuh dengan gembira. Macam mana nak jadi? Tak ada langsung pada zikrullah di dalamnya. Tak ada solat pun di dalamnya. Macam mana tu? Subhanallah. Yani maksud pada saya ini, maksud pada perkataan saya, rumah itu, buatlah wahai wanita, buatlah rumah kamu adalah syurgaku. Yani syurga kamu. Macam mana syurga kamu? Orang yang masuk gembira. Ha? Orang masuk syurga, dia tak suka ke ataupun suka? Mana ada orang tak suka nak masuk syurga? Semoga Allah SWT jadikan kita semua daripada ahli syurga. Jadi rumah kamu adalah tempat adalah untuk gembira. Orang datang tetamu, gembira datang rumah kita. Seronok datang rumah kita. Layan dengan cara yang terbaik. Suami balik ke rumah, tengok rumah bersih, cantik. Tengok adalah keadaan rumah itu datang rehat dalam keadaan yang baik. Maaflah, datang rumah dia tengok pun anaknya semua Masya Allah, pakaian yang kemas, tak ada baju kotor, tak ada apa. Macam anak, ajar wahai isteri yang salihah, ajar kepada anak, ayah dah masuk ke rumah, pergilah salam ayah, salam dengannya, terima kasih ayah. Contoh perkataan-perkataan seperti itu. Kadang-kadang perkataan kecil dah membawa benda yang besar. Maaf, barakallahu fikum, saya masuk dalam bab ini dan cakap dalam bab ini sebab nak tunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isterinya. Bukan adalah orang yang tegas sangat. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tegas, tapi adalah dengan keluarganya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong kepada keluarganya. Sampai tolong kepada kerja rumah Nabi alaihi salatu wasallam buat. Tolong kepada keluarganya untuk kerja rumah. Jangan kita adalah jadi di zaman ini adalah orang kata apa? Langsung tak buat kerja. Lelaki masuk rumah, dia nak semua benda depan mata dia. Tak, bukan seperti itu. Nabi SAW bukan seperti itu. Nabi SAW tolong kepada keluarganya. SAW. Baik, kita ada satu hadis yang panjang sikit, tapi insyaAllah kita baca sama-sama. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallah, saya dengar pada kita ni dekat Syria, macam di antara kelas-kelas, macam contoh Syekh Muhammad Khair Sya'al tu, dia buat kursus-kursus macam kita dekat sini di Malaysia macam dipanggilkan apa, kursus untuk kahwin. Kursus untuk kahwin lah, kursus kahwin.
Maksudnya diceritakan bagaimana untuk muamalah dengan suami isteri, bagaimana muamalah untuk keluarga, bagaimana untuk tarbiyah untuk anak, bagaimana. Dia adalah doktor tu, Masya Allah dia banyak fokus tentang bab itu. Jadi dia kata kebanyakan pada masalah di dalam rumah, di uh, syarat setelnya adalah ada pada wanita. Syarat setelnya, setel masalah itu ada pada wanita. Dia bukan perkara yang susah sangat, tapi hanya perlu adalah dengan cara muamalah dengan hikmah. Semoga Allah SWT izinkan insyaAllah untuk selesaikan pada pada kitab ini insyaAllah. Mudah-mudahan kita buat satu kali adalah sedikit mengambilkan pada muhadara-muhadara ataupun daripada kelas-kelas guru itu pada nasihat untuk keluarga. Kita buat satu tajuk tentang keluarga insyaAllah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala izinkan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis yang seterusnya, hadis Ummu Zar'. حديث أم زرع. وبإليه حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أثير خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره نعم وبجره نعم. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طباقا نعم كل داء له داء شجك نعم عفوا بالفتحة شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي نعم وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق نعم وبالفتحة ودائس ومنق نعم. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. فما أم أبي زرع حكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع
فما ابن أبي زرع مضجعه كمس مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها وغيظ جاريتها، وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, 11 perempuan sedang duduk bersama-sama dan saling bercerita. Mereka bersepakat untuk tidak menyembunyikan apa pun tentang mereka. Perempuan pertama berkata, suamiku seperti daging unta yang kurus yang berada di puncak gunung, angkuh, sulit dijangkau, kedekut dan tidak suka membuat baik. Tidak ada jalan datar untuk sampai ke sana, berperangai buruk. Tidak pula ada lemak yang boleh diambil daripadanya. Tidak ada kebaikan yang boleh dimanfaatkan orang daripadanya. Perempuan kedua berkata, aku tidak boleh bercerita tentang suamiku. Terlalu banyak hal yang harus aku sebutkan. Jika aku menyebutkannya, maka hanya kekurangan dan keburukan yang boleh disebutkan. Perempuan ketiga berkata, cerita mengenai suamiku sangat panjang dan menyampaikannya sangatlah tidak berguna. Jika aku mengungkapkannya, maka aku akan dicerai, dan jika aku diam saja, maka akan diabaikan, seolah-olah aku bukan isterinya. Perempuan keempat berkata, suamiku seperti suasana malam di Tihamah, dataran rendah di antara pantai dan gunung. Tidak panas dan tidak sejuk, tidak menakutkan dan tidak membosankan. Perempuan kelima berkata, di dalam rumah suamiku tidur dan lalai seperti harimau. Di luar rumah bersama orang ramai atau dalam peperangan, suamiku gagah berani seperti singa. Dia tidak pernah bertanya tentang apa pun yang telah dia berikan, harta benda, nafkah atau peralatan rumah tangga. Perempuan keenam berkata, suamiku sentiasa menghabiskan makanan dan minuman tanpa sisa. Dia tidur dengan bajunya, menyendiri dan tidak mencampuri isterinya. Dia tidak pernah memberikan perhatian untuk mengetahui keadaan atau kesedihan isterinya. Perempuan ketujuh berkata, suamiku lemah syahwatnya dan dungu. Setiap penyakit manusia ada pada dirinya. Dia dapat melukai kepalamu atau mematahkan tulangmu atau bahkan kedua-duanya sekali. Perempuan ke-8 berkata, sentuhan suamiku selembut sentuhan arnab. Aroma tubuhnya seharum zarnab, sejenis tumbuhan yang wangi. Perempuan ke-9 berkata, suamiku seperti tiang yang tinggi, mulia. Banyak abu sisa masuk di rumahnya, didatangi oleh tetamu dan menghidangkan banyak makanan kepada ramai tetamu. Dia memiliki tali pedang yang panjang kerana rusuk tubuhnya yang tinggi. Rumahnya pun berdekatan dengan tempat orang-orang berkumpul, sentiasa dikunjungi. Perempuan ke-10 berkata, suamiku adalah penguasa. Penguasa seperti apa? Penguasa yang lebih baik daripada apa yang boleh saya ceritakan. Dia memiliki unta-unta yang banyak di tempat-tempat binatang itu duduk bersedia untuk menerkam.
Hanya sedikit unta-untanya yang dilepas untuk meragut rumput. Jika unta-unta itu mendengar alat muzik berbunyi, maka unta tersebut tahu bahawa sebentar lagi mereka akan disembelih untuk dihidangkan kepada tetamu. Perempuan ke-11 berkata, suamiku adalah Abu Zarin. Dia adalah orang yang memberikan perhiasan kepada kedua-dua telingaku, menjadikan aku gemuk dan membuatku senang. Daripada keluarga pengembala kambing di sudut gunung, keluarga yang miskin. Dia mengangkat aku menjadi sebahagian daripada keluarga pemilik kuda dan unta, keluarga pemilik tanah yang tinggal menikmati hasil tuaian dari ladang. Setiap kali aku bercakap kepadanya, dia tidak pernah mengejekku. Tidurku pun tak pernah terganggu kerana dia telah memiliki pembantu yang mencukupi keperluannya. Aku boleh minum hingga puas dan kenyang. Kemudian ibu mertuaku, dia memiliki peralatan rumah tangga yang banyak dan rumah yang lapang. Lalu anak lelaki kami, dia adalah anak lelaki yang ramping seperti tangkai kurma terjulur dan akan merasa kenyang hanya dengan memakan sepotong kaki kambing. Kemudian anak perempuan kami, dia adalah anak perempuan yang sentiasa mematuhi kedua-dua orang tuanya. Tubuhnya padat berisi serta sentiasa membuat kawan-kawannya berasa iri hati kerana kecantikan wajah dan keluhuran budi pekertinya. Lalu pelayan rumah kami, dia adalah pelayan yang pandai menyimpan rahsia, yang pandai menjaga amanah, yang tidak pernah menceritakan rumah kami kotor dan tidak terurus. Suatu hari Abu Zarin, suamiku keluar rumah. Waktu itu adalah masa ketika susu diproses menjadi mentega. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang memiliki dua orang anaknya yang lincah seperti dua ekor anak harimau bermain di bawah pinggangnya dengan dua buah delima. Maka suamiku menceraikanku dan menikahi perempuan itu. Setelah itu aku menikahi lagi dengan seorang lelaki yang mulia dan dermawan. Binatang tunggangannya adalah seekor kuda yang kuat dan tidak kenal lelah. Dia memiliki tombak yang dibuat daripada Khatqah, sebuah daerah pesisir di antara Oman dan Bahrain. Dia mengajakku untuk melihat binatang ternakannya yang banyak, lalu memberikan kepadaku sepasang daripada setiap itu. Dia berkata kepadaku, makanlah wahai Ummu Zarin, dan berikanlah sebagai hadiah untuk Zarin. Makanlah wahai Ummu Zarin. Makanlah wahai Ummu Zarin, dan berikanlah sebagai hadiah untuk keluargamu. Jika aku gabungkan segala sesuatu yang pernah dia berikan, maka semua itu tidak akan bererti apa-apa jika dibandingkan dengan bekas paling kecil yang dimiliki oleh Abu Zarin. Lalu Aisyah berkata, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, aku bagimu sama seperti Abu Zarin bagi Ummu Zarin. Allahumma salli ala sayyidina. زرع حرف عين زرع. Zarin. Nah, barakallahu fik. Masya Allah. Nabi SAW lastnya kata, Ana indiku misli Abu Zara' fi wafa'il wal ulfa wal hub wal la fil firaq. Yani aku adalah seperti mana Abu Zara' untuk kebaikan, benda perkara yang baik, kecuali aku tidak ceraikanmu. Itu adalah hadis ini berlaku atau kisah-kisah ini terjadi di zaman jahiliyah. Bukan di zaman Islam. Diceritakan maksudnya perempuan sebelah perempuan itu yang cerita setiap orang macam mana, itu adalah kisah semua di zaman dikatakan adalah itu adalah daripada zaman dahulu. Dan sebutkan perkara yang orang gaib, maksudnya tak tahu, tidak dikenali siapa itu. Macam perempuan yang pertama, siapa dia, perempuan yang kedua siapa dia, dan tak tahu siapa. Tidak ada masalah pada bab ini. Yani tidak ada masalah sebab benda itu gaib, benda dahulu, tidak termasuk dalam bab ghibah. Tetapi sekarang zaman kita ini adalah perempuan-perempuan kumpul. Kemudian setiap orang ceritakan hal suaminya, bagaimana suaminya, muamalat suaminya, bagaimana suaminya muamalat di rumah, di apa semua tu. Boleh ke tidak boleh?
Tidak boleh diceritakan. Semua itu adalah kira apa yang berlaku di rumah kamu adalah kira rahsia. Apa yang berlaku di antara kamu dengan suami adalah kira rahsia. Tidak perlu awak diceritakan dengan siapa-siapa tentang bab ini. Kamu ada masalah dengan suami, kamu boleh settlekan sama-sama. Kalau tak settle, boleh itu panggilkan masalah itu panggil kepada orang keluarga. Fahakamu min ahlihi wa hakamu min ahliha. Seorang daripada keluarganya dan seorang lelaki dan seorang keluarga daripada keluarga perempuan. Walakin tetapi kalau masalah-masalah di antara suami isteri, apabila masalah itu dah keluar daripada suami isteri, dah campurkan orang yang ketiga, sudah jadi masalah lagi besar daripada asalnya. Jadi, kalau ada masalah, na'udzubillah min zalik, di antara suami isteri, kena usaha untuk apa? Untuk settlekan masalah sendiri. Jangan naikkan masalah itu sampai ada orang ketiga campur dalam bab ini. Sebab apabila ada orang ketiga campur, dah jadi masalah itu lagi besar daripada badannya. Dan kathir jiddan, banyak sangat daripada masalah-masalah, cara settlenya adalah dengan kata-kata yang baik ataupun dengan kata minta maaf yang ramai orang tak tahu nak sebut atau susah dia rasa nak sebut. Tapi banyak pada masalah-masalah yang settlenya adalah dengan perkataan minta maaf. Ana asif, ana a'tadhir. Saya minta maaf. Nah, kadang-kadang ada orang tak nak mengaku dia adalah salah. Dia adalah melakukan benda yang salah. Dia buat benda perkara yang tak betul. Dia rasa dia betul je. Tak ada buat salah langsung. Bukan seperti itu. Dan kalau kamu kata minta maaf, tidak akan kurangkan apa-apa pada kamu. Wahai lelaki ataupun wahai perempuan, kalau kamu sebut minta maaf, suami sebut dengan isteri, saya minta maaf, bukan akan kurangkan pada kamu apa-apa. Bahkan akan menambahkan apa kasih sayang di antara dua-dua. Dan juga adalah perempuan seperti itu juga. Kalau dia cakap dengan suaminya, minta maaf, bukan akan kurang apa-apa. Bahkan akan menambahkan kasih sayang lebih. Macam ada satu orang dia apa? Dia menadu dengan seorang guru. Dia kata suaminya suruh badannya buat satu benda dan dia rasa benda itu adalah tidak boleh buat. Macam dia rasa tak perlu buat. Dia cakap dengan dia kena buat seperti itu. Kena kamu keluar dekat jalan, kamu kena pakai macam ni, kena macam ni. Tak boleh macam tu. Dan dia rasa Islam tak adalah sampai ketat seperti itu. Islam adalah mudah. Jadi macam mana tentang bab ini? Dia sampai naikkan masalah itu. Naik masalah itu besar sangat. Sampai na'udzubillah adalah nak berpisah di dalam bab itu. Syekh tu cakap dengannya, sebenarnya kamu boleh kamu settlekan masalah itu. Kamu boleh cakap dengan dia dengan baik-baik. Saya faham kamu adalah nak jaga badan saya, tak nak bagi orang nampak apa-apa dari badan saya ataupun pada pakaian saya. Nak saya pakai pakaian yang ikut sunnah, pakaian yang baik dan sebagainya. Boleh, tapi bagi saya masa, insya-Allah saya akan baik, akan tukar, akan berubah. Ambil masa sikit, beri masa saya sikit. Tak akan masalah itu sampai besar sangat. Subhanallah, kisah ini saya dengar pun daripada Syekh Muhammad Khair Sya'ar. Dia ceritakan kisah itu. Jadi banyak pada masalah sebenarnya, syarat untuk settlenya adalah dengan perlu pada hikmah pada kita, perlu masa pada kita. Tidak perlu untuk kita nak lawan-lawan. Apabila lelaki dia jenis, kadang-kadang ada sebahagian pada lelaki dia jenis, kalau orang keras dengannya dia akan lagi keras, bukan lagi lembut, bukan akan berubah. Jadi kadang-kadang pada masalah tak sesuai dengan dengan keras. Dan untuk nak settlekan masalah itu. Dan kadang-kadang ada orang dia lain juga sikit. Maksud terbalik. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Jadi sekarang yang penting pada kita di masa ini adalah orang
kumpul di zaman ini, duduk setiap perempuan cerita tentang hal suaminya, bagaimana muamalatnya, bagaimana dia hebat, kuat lah, apalah, semua itu la yajuz, haram. Sama juga, wahai wanita, dengar baik-baik. Kamu pergi ceritakan dengan suami. Oh, jiran kita itu, Masya Allah, dia layan suaminya sangat baik. Dia adalah selalulah pergi salon lah, pergi situlah, pergi ini. Buat itu, buat ini. Dia bagus sangat, tapi dia tak berhargailah orang itu. Berhati-hatilah. Berhati-hati kamu ceritakan seperti itu. Benda itu adalah haram. Tak boleh kamu ceritakan seperti itu. Tak boleh kamu ceritakan seperti itu. Allah Yarham adalah dia seorang guru yang ceritakan tentang hadis inilah. Hadis ini banyakkan dibuatkan untuk terangkan di dalam majlis, sebab dia ada badannya banyak pada hikmah pada syarah muamalat dan sebagainya di dalam kelas. Saya ingat di masa Syekh tu terangkan hadis ini, dia kata hati-hatilah wahai wanita. Setiap orang kalau kamu nak ceritakan apa kebaikan pada suami kamu, takut nanti tiba-tiba jadi adalah masalah. Yang ini maksudnya dia jadi masalah untuk rumah tangga. Wahada la yajuz. Ada hudud adab, ada had untuk muamalat, ada had untuk cakap-cakap. Benda itu adalah di antara benda yang haram. Wanita duduk ceritakan tentang jirannya dengan suaminya, tak boleh. Itu adalah kisah wanita, tak perlu kamu tahu apa-apa tentangnya. Benda itu adalah kita kena jaga pada bab ini. Seorang kawan ada masalah dengan suaminya, lepas tu kamu ceritakan dengan suami kamu, dia orang ni masalah lah, apalah. Semua benda itu tidak perlu pada suami kamu nak ceritakan dengan suami kamu. Dan wanita kadang-kadang dia adalah kena faham, wahai lelaki yang ada dengan kita, kalau ada lelaki dengan kita, kena faham. Wanita pun kadang-kadang dia ada masalah, dia perlu adalah kosongkan. Jadi ada jenis-jenis pada wanita dia tak nak ceritakan dengan keluarganya supaya masalah tak bertambah, tak jadi lebih. Jadi dia ada kamu lah saja untuk nak ceritakan dengan kamu, nak cakap dengan kamu, walaupun kadang-kadang yang sakit hatinya adalah kamu. Tetapi dia nak cakap dengan kamu, jadi kamu kena dengarlah pada dia. Bagi dia masa dengar, bagi dia muamalat yang baik dengannya. Sebab banyak pada masalah adalah settlekan dengan syarat seperti itu. Kalau kita nak keraskan kepala, kita akan rosakkan rumah tangga kita. Wallahu ta'ala a'lam. Yang benda ni adalah perkara yang perlu kita semua jaga. Khususnya pada wanita adalah yang suka nak pergi jalan-jalan ke rumah-rumah. Hati-hati. Ceritakan tentang jiran, cerita dengan jiran yang lain, cerita dengan jiran yang lain, yang lain, yang lain, yang lain. Akhirnya kisah berubah 180 darjah. Dia asalnya macam ni dah jadi lain. Ini semua termasuk dalam bab ghibah. Termasuk dalam bab ghibah. Maksudnya seperti adalah di antara hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sesungguhnya riba itu akan makan pahala kita seperti mana apa api makan arang, api makan kayu. Dia maksudnya tiba-tiba datang di hari kiamat, saya buat amalan banyak kepada amalan yang baik. Mana amalan saya semua tu? Hilang. Mana pahalanya? Saya dulu banyak buat. Mana? Semua dah pergi. Kenapa? Disebabkan muamalat kamu dengan orang. Disebabkan cakap tentang hal orang yang lain. Banyak yang orang akan jadi seperti itu. Jadi benda itu adalah kita kena hati-hati. Takut nanti datang apa? Di hari kiamat tidak ada apa pada pahala kita. Mana pahala tu semua banyak yang melakukan pada amalan. Semua hilang. Kenapa? Disebabkan amalan kita. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Di antara hadis baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW tanya pada sahabatnya, atadruna manil muflis? Kamu kenalilah siapa, kamu tahu tak siapa yang muflis?
Muflis yani makna Melayu kalau tak silap sama. Muflis maknanya orang yang kalau ikut pada makna zahirnya muflis orang yang dah tak ada duit. Orang Melayu kata apa? Bankrupt. Dah tak boleh nak buat apa-apa, dia kira dah namanya blacklist dah. Tak ada apa-apa duit, dah tak ada apa, itu muflis. Dia contoh adalah hutang dengan bank, hutang apa, dia tak boleh bayar. Dia sudah sampai muflis. Kalau tak silap, dalam bahasa Melayu juga muflis juga kan? Betul tak? Syekh. Muflis Betul, kan? Syekh. Muflis. Ya, betul. Itu muflis. Nabi SAW tanya pada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Kamu tahu siapa itu muflis? Siapa itu muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Dia kata, sahabat jawab kepada Rasulullah SAW, orang muflis daripada golongan kami, wahai Rasulullah, orang yang tak ada dirham, tak ada duit, dan tak ada mata', tak ada apa-apa. Itu adalah muflis. Maka baginda Nabi Muhammad SAW jawab, إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. نعم، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, muflis daripada umatku orang yang datang di hari kiamat dengan salat, siyam, zakat, dan tapi apa, dia syatama hadha, kata buruk kepada orang seorang, kata buruk kepada orang, dan qazafa hadha, dia sebutkan tentang hal perkara yang tak betul tentang orang, dan akala mala hadha, dan dia makan duit orang, ambil duit orang dan sebagainya, wa safaka dama hadha, dan dia bunuh orang ataupun sebagainya, wa daraba hadha, dan dia pukul kepada orang, fayu'ti hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih, maka dia beri kepada orang itu yang dia melakukan kesalahan dengannya, beri badannya apa daripada pahalanya, fayu'ti hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih, dan beri pada orang itu pada pahala-pahalanya, fa in faniyat hasanatuh, maka jika adalah sudah habis pahalanya, sudah bagi-bagi kepada orang yang dia dilakukan kesalahan dengannya dekat dunia ini, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdi ma alayhi akhidha min khatayahum faturihat alaih, maka kalau dia sudah ambil pahalanya sampai dia tak ada pahala, semua dah bagi-bagi kepada orang, tapi masih lagi ada dosanya dengan orang lah, banyak pada kesalahannya dengan orang, banyak lagi, apa yang akan berlaku? Akan ambil daripada dosa orang itu, bagi kepadanya. Allahu Akbar. نعم فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Akan ambil daripada dosa orang itu, bagi kepadanya, kemudian orang itu akan masuk ke neraka. Waliyazubillah. Hadis ini hadis yang sahih dalam kitab riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim itu adalah orang yang muflis. Jadi Allahumma la taj'alna minhum. Ya Allah, jangan jadikan kita daripada golongan orang muflis. Amin ya rabbal alamin. Bahaya itu. Wahai hadirin dan hadiran, bahaya itu adalah kita cakap hal orang, kita ceritakan benda aib orang, kita bawa perkataan yang tidak betul, dan sebagainya. Khususnya kalau perkara itu bergantung kepada apa? Pada syaraf. Yani pada pada syaraf, maksudnya pada berkaitan dengan, contoh adalah wanita, na'udzubillah, adalah yang melakukan kesalahan, atau lelaki yang berlaku kesalahan dengan wanita dan sebagainya, ceritakan perkara-perkara yang haram. Kadang-kadang ada banyak pada benda fitnah. Ada banyak pada benda yang fitnah, tak betul. Tak sahih. Hanya orang buat fitnah kepada orang itu dan sebagainya. Semoga Allah SWT selamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. وفي هذا القدر إن شاء الله الخير والنفع والبركة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا. Semoga insya Allah Allah SWT terima pada kami semua, dan semoga Allah SWT beri pada kita insya Allah husnul khatimah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Nah, sebelum kita, maaf tamat lupa nak cakap tentang insya-Allah pada hari ini, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ada majlis untuk Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
InsyaAllah majlis itu akan ada dekat dekat satu tempat Kampung Seri Aman, dekat kawasan Puchong, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Siapa ada masa lapang boleh hadir dengan kita, ahlan wa sahlan. InsyaAllah kita jumpakan pada semua, dan kita buka peluang untuk semua untuk sama-sama insyaAllah meriahkan majlis itu adalah dengan Allahumma salli alaika ya Sayyidina Rasulullah. Meriahkan majlis itu adalah dengan sama-sama. Siapa yang ada masa boleh join insya-Allah taala. Siapa nak join dengan kita untuk infak kepada majlis itu pun kita buka peluang. Infak itu kita akan gunakan untuk majlis ini, untuk kumpulan qasidah, dan juga adalah sebahagian mungkin kalau cukup juga kita sebahagian pada makan minuman insya-Allah kepada majlis itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua insya-Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah ala kulli khair. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi